Gabungan aplikasi video Canva dan Edpuzzle dalam menghasilkan bahan PDPC. Okey, gabungan tu Canva dan Edpuzzle. Okey, sedikit tentang diri saya lah. Okey, Noshila Mazlan, berasal daripada Ipoh Perak. Dibesarkan di Ipoh Perak actually, tapi IC saya 05. Okey, latar belakang saya daripada UUM. Sebelum tu saya ambil diploma di ITM Segamat. Okey, SPM 93. Sekarang umur dah 24 lah. First posting di SMK Yuk Choi Ipoh. Kemudian di Tanjung Rambutan, SMK Tanjung Rambutan sehingga kini lah. Dan option saya sebenarnya adalah perniagaan. Okay, geografi ni saya dah mengajar daripada saya start posting. Okay, jadinya apa dia Canva? Okay, Canva ni aplikasi yang mana cikgu boleh pelbagaikan bahan PDBT cikgu. Okay, dia ada slide, dia ada poster, dia ada video. Okay, Canva ni dia ada dua jenis. Okay, satunya yang cikgu akan tengok logo macam ni lah. Ini yang akan kita gunakan. Okay, yang lagi satu tu dalam handphone pun dia ada satu aplikasi Canva juga yang mana cikgu boleh download daripada Play Store. Tapi saya tak syorkan guna yang itu sebab dia banyak dia punya limitation. Cikgu tak boleh masukkan video, cikgu tak boleh buat itu, tak boleh buat ini. Jadi kalau cikgu guna handphone pun, cikgu masuk juga macam mana kita masuk menggunakan PC. Okay, masih type canva.com. Kemudian kita akan login macam mana kita login menggunakan di komputer cikgu lah. Jangan guna yang install punya apps tu. Okay. Sambil-sambil tu kita terus hands on ya. Okay, yang ini Canva ni, okay, cikgu boleh buka window cikgu. Cikgu type canva.com. Okay, jadi cikgu dah type sini canva.com. Okay, yang mana belum pernah ada accounts tu, cikgu sign up. Okay, sign up menggunakan Google account senang. Nak guna e-didik boleh, nak guna accounts MOE kita tu pun boleh. Gmail biasa pun boleh. Okay, kalau dah okay step yang itu, okay, cikgu perlu pilihlah akaun mana yang cikgu nak lah. Okay, ini saya buat contoh anak saya punya lah. Cikgu choose je mana-mana akaun cikgu. Okay, klik pada akaun tersebut, akaun Google tersebut. Kemudian cikgu terus klik as a teacher. Okay, sebab nanti Canva ni ada bahagian yang mana kita boleh klik pada tempat education dan cikgu boleh assignkan, boleh import kelas Google Classroom cikgu tu masuk dalam Canva ni. Maknanya student boleh buat video, simple-simple lah, mungkin cikgu bagi kerja tentang aktiviti semasa PKP. Cikgu minta dia buat video 4 slide ataupun kad hari guru. Dia boleh hantar kepada kita, kepada cikgu, kemudian cikgu boleh review dan bagi komen pada hasil tersebut. Okay, kalau semua dah dapat, cikgu hold dulu. Okay, kalau ikutkan saya punya dekat home ni, saya punya patutnya cikgu punya home macam slide cikgu tadilah. Okay, kalau saya punya dah jadi macam ni. Okay, sebab apa? Okay, cikgu tengok dekat learn ni, kat bahagian atas ni, cikgu jumpa tak perkataan education ataupun ada satu pricing. Okay, sekejap saya keluar, saya guna akaun yang saya belum pernah masuk. Okay, saya mula balik, sign up. Cikgu tengok dekat bahagian pricing. Dah ada home, kemudian cikgu tengok kat bahagian atas tu ada template, ada discover, ada learn, ada pricing. Dekat pricing tu cikgu masuk dekat education. Kalau yang memang betul-betul fresh, tak pernah diusik, tepi dia macam ni. Dia ada brand key, create, dia tak ada nama sekolah ke apa. Cuba cikgu tu tengok bahagian tepi sini. Kalau yang cikgu yang belum pernah tu, cikgu klik di bahagian education. Okay. Kemudian cikgu register. Register now for free.
Okey, yang lain-lain cikgu tu maknanya cikgu dah sampai macam ni lah, dah ada kelas, maknanya kat tepi ni ada gambar apa ni, topi konvo ni, dah ada dah nama cikgu. Kalau cikgu nak tukar kelas pun boleh tukar nama, klik je dekat pen tu. Jadi semua cikgu dah dapat bahagian ni ya. Okey, saya cikgu pegang cikgu punya ni dulu, saya keluar saya guna yang tadi. Sebab yang ni akaun baru ni tak ada apa-apa pun dalam ni. Saya punya saya guna akaun e-didik. Bila cikgu dah sign up education tu tadi, automatik yang atas pricing tu hilang. Okey, kita ada dekat sini. Dah sampai bahagian ni. Jadi kalau yang memang tak ambil education tu, dia punya muka depan ni lain. Kita yang ambil education tu kita akan dapat muka kita macam ni. Okey, jadi semua okey, setengah cikgu mungkin tak akan ada yang ini, kelas perniagaan ni. Setengah cikgu mungkin dah ada lah. Okay, jadi kiranya first step tu dah berjaya. Jadinya kita tengok home ni maknanya kita kembali ke muka depan. Okey, template ni untuk cikgu pilih lah. Cikgu nak guna media sosial, nak buat Instagram story ke, selain invitation ke, education pun ada juga dekat sini, sama nak buat lesson plan, certificate. Macam cikgu dah buat-buat, pelajar dah buat kerja, cikgu dah buat video, cikgu boleh reka satu sijil hantar pada pelajar. Canva ni dia meluas sangat, macam-macam sangat. Saya pun tak habis explore lagi, macam-macam sangat benda dalam ni. Storyboard boleh buat, cumanya hari ni kita akan buat video. Okey, yang discover ni dia punya foto lah, apa foto-foto yang dia bagi. Dia template dengan foto ni, ada yang berbayar, ada yang free. Kalau berbayar tu avoid lah, kita boleh je guna gambar kita sendiri, template kita sendiri, okey. Icon pun boleh, kita reka give sendiri, semua boleh. Okey, kemudian yang learn ni tak apalah. Okey, ni cikgu boleh tengok lain kali pun tak apa. Okey. Yang tepi ni all your designs ni maksudnya kalau cikgu dah pernah create a design, cikgu dah pernah hasilkan bahan cikgu, kalau cikgu klik dia akan keluar. Okay, ni semua bahan-bahan yang saya pernah buat dalam Canva. So far tak ada pula dia kata tak boleh lebih berapa banyak, semua tak ada. Okay. Jadi ni semua-semuanya lah. Ni sebab saya banyak kelas kad raya, banyak kelas kad raya. Sebelum tu saya memang guna untuk video pembelajaran lah. Okey, ni. Okey, ni video pembelajaran. Okey, classwork ni apa yang anak murid hantar. Okey, ni yang anak murid saya. Sebab saya buat 2 akaun. Satu tu akaun guna email biasa, Gmail biasa. Saya as a student lah. Kemudian saya hantar saya punya hasil tu ke sini. Okey, brand kit ni tak ada apa. Okey, Guru Sheila's class ni yang macam tadi lah, kalau kita dah sign up dengan education tu, inilah saya punya kelas. Okey, dekat kelas ni kita ada design yang tadi tu. Kita ada folders. Okey, saya pernah buat satu je folder untuk kelas perniagaan saya. Template ni tak ada. Okey, ni anak murid. Okey, dekat people. Okey, bila cikgu nak hantar, nak invite anak murid cikgu masuk dalam kelas cikgu yang ini, cikgu boleh tekan je get invite link ni. Cikgu akan copy dan paste pada pelajar lah. Nanti pelajar kita kena juga login macam kita buat. Tapi as a student. Cikgu ada nampak tak import Google Classroom tu? Sepatutnya cikgu-cikgu akan dapat sama macam saya jugalah. Ada get invite link dengan import Google Classroom. Yang ni cikgu boleh import lah kelas cikgu daripada GC. Okey, nak kena sign up balik. Sebab yang ini guna e-didik kan. Nanti kita akan buat je, ikut je step yang dia bagi. Lepas tu kita boleh ambil kita punya Google Classroom. Sebab saya memang saya dah import. Satu soalan saya, kalau kita tekan get invite link, anak murid kita
pun mesti ada akaun Canva jugalah kan? Ya saya. Oh, nak senang import Google Classroom je lah ya. Sebab kalau dia tak log in, sign in macam kita buat tu, dia tak boleh lah nak hasilkan dia punya bahan. Okey, lebih mudah kita import Google Classroom lah sebab Classroom pun terus semua masuk kat dalam tu kan. Macam saya dah invite Google Classroom. Okey, dekat kelas perniagaan saya ni, cikgu tengok ya. Semua yang saya letak lah, semua nota-nota perniagaan saya. Ada beberapa nota kat dalam ni. Okey, itu baru first part lah. Orders, design, upload, share. Cumanya hari ni kita tak akan tengok yang ni sangat lah sebab kesian kawan-kawan kita yang tak dapat masuk bahagian ni tadi. Kita betul-betul tumpu pada buat video PDPC. Okey, cikgu pergi balik dekat home cikgu. Okey, pergi dekat home cikgu. Okey. Template tadi membolehkan cikgu pilih yang mana satu cikgu nak. Okey, kalau macam yang buat kad digital tu, saya suggestkan guna animated social media. Dekat social media ni, kalau cikgu tengok kat bawah-bawah ni ada animated social media. Maksudnya dekat situ dia ada gambar yang bergerak-gerak. Okey, untuk kita hari ni kita akan cari video. Okey, untuk senang, okey, cikgu pergi je dekat dekat bawah ni pun ada design-design yang cikgu boleh pilih. Okey, dekat template ni boleh, dekat sini pun boleh. Social media, event, semua. Jadi hari ni kita akan create a design, kita akan pilih video. Cikgu boleh tekan sini, video ni, ataupun cikgu boleh create a design dekat sini. Mana-mana pun boleh. Okay. Kalau cikgu malas nak cari dekat bawah ni, cikgu pergi dekat create a design, cikgu search je video. Lepas tu, klik dia. Okay, ada apa nak tanya? Dah buka mic tu. Cikgu Sheila, Yes, ada yang tanya soalan, kalau macam kita just invite je, macam share, kalau kita share link je, like macam share dekat WhatsApp untuk anak-anak murid kita, mereka masih boleh lihat ke walaupun tak ada akaun Canva tu? Kita share link tu bukan untuk share kita punya bahan tau. Kita share link tu untuk dia masuk kelas kita. Okey. Untuk macam mana nak share bahan tu sekarang saya tunjukkan. Okey, itulah itu je soalan yang setakat inilah. Okay. Jadi cikgu-cikgu boleh tekan video. Okey, dekat bahagian video ni semua cikgu dah dapat ya macam ni depan dia. Depannya yang ini blank template. Okey, yang tepi sini atas sebelah kiri ni dia ada template. Okey, template tu maksudnya cikgu boleh ambil yang mana-mana cikgu berkenan dan cikgu boleh edit. Okey, setengah tu, okey contoh ya, yang ini saya pernah guna. Saya tekan dia. Okey, yang ini maksudnya dia ada sekeping je. Okey, ada setengah-setengah tu. Kalau cikgu cari, dia kena tengok, kena explore lah. Yang ni yang saya pernah guna. Okey, ada tu dia ada banyak yang memang cikgu boleh edit satu-satu. Yang itu best. Sekejap ya, saya tunjuk contoh. Macam yang gambar pisang ni, kita tekan dia tak terus appear kat tepi sini kan? Sebab dia ada banyak untuk kita pilih. Cikgu pilihlah yang mana satu. Maknanya bila cikgu buat slide, contoh cikgu ada 10 slide. Cikgu boleh guna ni slide pertama, ni slide kedua. Kemudian cikgu nak lompat ke bawah slide ketiga, slide keempat. Boleh je, ikut kreativiti cikgu. Itu je beza dia. Sama ada kadang-kadang template tu ditawarkan sekeping ataupun template cikgu tu macam ni ada 10 pages. So cikgu boleh klik lah mana-mana yang cikgu nak. Dan dia ada tu dia bergerak-gerak. Cikgu tengok yang ni. Yang ini tentang makanan. Okey. Jadi sekarang ni cikgu ambil masa sekejap, cikgu pilihlah mana-mana yang cikgu berkenan dekat template tu.
Okey, dia ada banyak template. Cikgu, Saya. ada beza ke yang video skeping dengan video hot terus je satu gambar. Contohnya macam saya ambil gambar air terjun ni kan. Macam kalau gambar pisang tu dia satu-satu. Kalau yang air terjun kan dia terus je. Jadi tak ada beza je, asalkan video je. Ya, tak ada beza. Okey. Cumanya bila kita yang klik yang pisang tadi dia ada 10 slide tu kan. Yang itu maknanya kita punya video kita nanti dia seragam, warna dia sama, cikgu tak payah fikir nak tukar background ke apa ke, dia memang dah siapkan untuk kita pilih. Kalau cikgu pilih template yang satu-satu, mana kejap satu cikgu kena pilih. Lepas satu untuk slide kedua cikgu kena pilih. Itu dia punya perbezaan dia. Jadi cikgu pilihlah mana-mana yang cikgu berkenan, cikgu klik dulu. Cikgu Sheila, Saya. macam mana nak tahu yang 10 dengan berapa slide tu? Yang itu memanglah kena klik satu-satu. Okay, terima kasih. Hari ni tak apa, cikgu pilih je mana-mana yang simple dulu. Sebab kalau nak pilih satu-satu tu lama. Nak tengok satu-satu kan sebab dia memang ada banyak. Tapi make sure cikgu tengok yang dekat bawah ni, dia ada perkataan free. Kalau free tu cikgu boleh guna percuma. Kalau yang ada kadang-kadang tu dia ada tunjuk gambar crown. Kemudian dia tulis kat situ pro. Yang itu berbayar. Dia ada dia punya watermark Canva tu. Kalau yang biasa-biasa ni okey je lah. Okey, macam saya dah siapkan satu slide hari ni separuh. Okey. Cikgu keep on cari dulu yang mana cikgu berkenan. Okey, saya nak pergi dekat saya punya video. Cikgu, kalau kita kita berkenan, katakan mula-mula tengok, kita pun drag masuk dalam tu. Lepas tu kalau kita tak berkenan, kita nak tukar yang lain, kita nak buat macam mana? Cikgu tekan dekat situ, cikgu delete. Okey, terima kasih. Sama. Dia setiap kali kita ambil tu, kita dah bawa masuk ke template ke belah kanan tu, dia auto save tau. Macam yang ni saya tak nak punya pisang ni, tapi dekat saya punya design ada. Cikgu boleh klik je nanti, cikgu delete je. Tak dekat tong sampah tu. Okey, contoh yang saya punya ni, saya pilih yang ini, template tu dia sekeping je. Dia gambar laut. Okey, lepas tu saya letakkan huruf ni warna kuning. Lepas tu saya cari mana-mana template yang lain berwarna kuning. Jadi nampaklah dia punya synchronize tu. Okey, nampak keseragaman dia. Kalau macam rasa macam susah sangat nak pilih kan, cikgu try je apa-apa keywords. Okey, maths. Ada tak apa-apa gambar tentang maths? Ada? Bolehlah cikgu nak masukkan bagi cikgu punya presentation cikgu cantik. Itu contoh untuk gambar maths. Jadi maknanya nanti cikgu boleh type matematik darjah 5. Kemudian cikgu boleh ambil gambar ni contoh, cikgu tekan je. Cantik. Klik je gambar tu, terus dah ada dekat sini. Okey. Kalau cikgu tak nak, pastikan ada active bar ni, active yang box ni. Cikgu delete dia balik. Dah. Okey. Itu fungsi foto. Okey, untuk elements pula. Okey, ini saya terangkan semua yang belah kiri ni lah. Elements ni, dia ada banyak dekat sini. Dia ada featured, coronavirus pun ada, grid, shapes. Yang selalu cikgu-cikgu seronok nak guna stickers ni. Sebab stickers ni boleh bergerak. Yang lain tu, ada yang bergerak, ada yang tidak. Okey, kalau cikgu nak pilih charts, gradient, cikgu boleh pilih lah mana-mana yang cikgu berkenan, cikgu nak. Okey. Itu tentang elements. Kemudian tengok pada teks. Teks ni cikgu boleh pilih sama ada yang atas ni, 3 ni. Kalau heading ni maknanya dia akan jadi yang besar lah. Subheading tu kecil sikit. Kemudian body text dia kecil. Yang ini macam kita guna words biasa tu.
Cikgu boleh tekan dia, contoh tekan. Okay, dia dah masuk kat sini kan. Okay, lepas tu cikgu bolehlah type. Saya punya dah ada benda lain. Okay, itu untuk yang 3 ni. Kalau cikgu nak guna yang bawah ni pun boleh. Saya selalu guna yang memang dah ada font combination ni sebab saya malas nak type dan tukar huruf. Okay, saya contoh semula ya, subheading ni tadi. Okay, yang ini tulisan dia macam Times New Roman kan. Jadi maknanya cikgu kena type dia dulu. Selamat datang. Okay, lepas tu cikgu kena, kita buat macam kita guna words tu. Kita select. Apa namanya, hitamkan dia. Lepas tu cikgu tukar huruf dekat sini, open ni. Open sans ni dia punya jenis tulisan lah. Cikgu carilah mana-mana yang cikgu suka. Tapi kena ingat avoid yang berbayar. Okey, yang ini ada apa? Gambar simbol crown ni, yang ini Canva punya lah. Kalau kita pro baru kita boleh guna dia sebagai free. Kalau tak pro, kita punya accounts ni kita kena bayar. Tapi baiklah kita guna je yang free tu sebab memang pilihan dia banyak sangat. Okay, ini contoh. Selamat datang, saya pilih tulisan ni. Okey, dia dah tukar tulisan. Kemudian yang atas ni untuk cikgu dia punya size lah. Nak besar mana, nak kecil mana. Okey, yang ini warna tulisan. Okey. Jadi cikgu boleh pilih lah nak tukar warna ke, cikgu nak underline ke, ataupun cikgu nak tukar dia punya alignment ke, nak tengah, nak tepi, nak kiri, nak kanan. Okey, yang ini semuanya ikut sebenarnya cikgu punya daya kreativiti. Jadi cikgu bolehlah buat dalam 4 slide. Okey, contoh cikgu bolehlah buat slide pertama cikgu itu, yang ini saya tak ada syarat apa-apalah untuk cikgu letak tajuk macam mana, gambar yang cikgu nak tu terpulang pada cikgu. Okey, cikgu dah pilih template cikgu. Tak kisah macam mana pun. Okey, tadi kita pergi ke bahagian teks. Okey, saya nak terangkan tentang music pula. Okey, cikgu boleh tekan dekat music. Okey, sambil-sambil cikgu menaik tu. Cikgu nak type boleh, cikgu copy paste pun boleh ya, copy paste macam kita copy paste words biasa tu. Copy dekat words, paste dekat situ. Kalau saya tunjuk lah. Ni saya nak terangkan sikit tentang music. Okay, music ni dekat Canva dia kita tak boleh import music yang memang MP3. Yang masa kawan-kawan buat kad raya tu, dia orang semua saya suggestkan guna MP4. Kemudian ada caranya lah untuk kita hilangkan tak nampak video tu. Yang ini bila kita nak buat video untuk nota PDPC, okay, kita boleh je pilih video-video yang ada, lagu-lagu yang ada ni. Untuk cikgu dengar yang mana cikgu berkenan, cikgu nampak ada butang play ni, cikgu tekan je. Okey, kalau rasa tak sesuai, cikgu pergilah dekat lagu-lagu. Hukum Cikgu Sheila, salah. Berkaitan dengan bahasa tadi tu, kan ada cikgu yang cakap boleh tukar Tamil ke Cina ke Jawi ke contoh kan. Saya dah cuba boleh, kita hanya tukar pada dekat desktop kita kan ada senarai yang kat bawah tu kan, contoh Arabic transparent apa yang dekat toolbar bawah tu kan, kita klik kat situ je nanti akan tukar tulisan. Oh, sebab saya tak pernah install, maknanya memang kita dah install awal-awal. Wording tu memang kita dah install dekat laptop. Sebab saya mengajar bahasa Arab tu yang saya test tadi, ada persoalan kalau saya test boleh. Terima kasih cikgu. Maksudnya boleh lah, maknanya kita siap-siap install dekat PC kita. Kemudian wording apa yang kita nak kita install dulu, lepas tu kita tukar lah dekat bawah tu kan, yang sebelah jam dengan tarikh tu kan dekat toolbar bawah tu kan. Kita tukar kat situ je.
Okay, terima kasih Cikgu Sheila. Okay, terima kasih Cikgu kongsi ilmu. Okay, muzik tadi ya. Contoh saya dengar muzik yang ini. Okay, saya suka dia. Jadi cikgu pergi dekat dia punya tajuk lagu, cikgu klik. Okay, nanti dia akan appear kat bawah ni. Kalau ada tajuk lagu tu kat bawah sini, maksudnya dia dah masuk dalam slide. Okay, bila kita guna muzik yang memang disediakan oleh Canva, okay, kita buat contoh, saya buat slide tu sebanyak 30 slide. Jadi lagu ni dia akan ada sehingga habis, dia akan pusing sendiri-sendiri. Okay, macam masa saya buat cut tu, kalau kita upload lagu, setiap slide kena letak sendiri-sendiri, lagu lain. Kalau kita gunakan muzik yang memang disediakan, sepanjang mana pun cikgu punya slide, sebanyak mana pun cikgu punya slide, dia akan automatik lagu tu akan berjalan berterusan sampai slide cikgu habis. Okay? Okay, kita tengok video pula. Tekan video. Video ni maknanya cikgu boleh pilih lah, cikgu nak letak dia bergerak-gerak untuk cikgu punya background ke macam mana, terpulang lah. Cumanya setiap muzik ni, setiap video ni dia ada dia punya masa dia. Kita tak boleh trim, kita tak boleh potong. Maknanya kalau cikgu ambil yang ini macam 10 second ke, cikgu letak dekat sini, contoh saya letak dia. Maknanya slide saya ni dia akan habis berpusing sampai 10 second, baru dia akan pergi slide kedua. Kita tak boleh pilih sama ada kita nak trim dia ke ataupun tidak. Option yang kita ada hanyalah kita tengok dekat sini lah berapa saat video tu. Okay, jadi video tu cikgu tengok lah berapa saat dia punya masa tu, dan pastikan ambil yang free juga. Yang ini selepas video tu kita ada background. Okay, background ni pun kita boleh tukar template kita tadilah. Kalau kita rasa macam tak cantik, kita ambil je lah background mana-mana kita rasa sesuai. Ini background. Contoh saya tak nak gambar air laut ni. Saya nak gambar bunga. Tekan gambar bunga tu, dia masuk dekat sini. Tapi dia hanya template untuk background ni dia hanya statik lah. Dia tak ada yang bergerak. So saya tak nak dia, saya pergi back. Undo. Saya nak gambar laut tu juga. Okey, yang ini pun ada banyak sangat pilihan cikgu. Cikgu boleh pilih lah yang mana satu cikgu berkenan. Kemudian cikgu klik sahaja dia masuk. Okey. Dia macam buat PowerPoint juga sebenarnya ni. Cumanya dia lagi menarik. Kalau cikgu kreatif, cikgu guna semua elemen apa yang ada tu. Hasil dia memang cantik lah. Okey, kita tengok dekat butang upload. Okey, upload ni kita hanya boleh upload dua je. Image atau video. Kita tak boleh upload audio. Okey, lagu-lagu tak boleh upload. Lagu guna je lah muzik yang dibagi tadi. Ataupun cikgu guna video, cikgu upload lagu, kemudian cikgu masukkan. Tapi yang itu panjang lah pula step ni nanti. Untuk video PDPC jarang pun saya guna video-video ni. Saya guna apa yang ada je. Kalau cikgu nak letak video YouTube, contohnya dia cerita tentang gigi. Cikgu boleh tekan je video ni. Pergi kat bahagian sini. Okay, make sure line ni dekat video. Cikgu upload. Cikgu tekan upload ni. Okay, lepas tu cikgu carilah dekat mana cikgu simpan folder yang mana. Okay, macam saya dah siapkan satu folder. Semalam pun saya dah minta cikgu lah siapkan satu folder untuk gambar. Video tu saya tak ceritalah pula. Tapi okay, ni tambahan. Cikgu boleh je masukkan, tekan je video tu. Cikgu open. Okay, automatik dia akan ada di situ. Jadi kalau kita nak, kita klik je video tersebut.
Dia dah masuk. Okey, untuk video ni kita boleh trim. Okey, sama ada cikgu nak panjang ke, nak pendek ke, itu terpulang pada cikgu. Macam video PDPC, mungkin cikgu rasa dekat apa, YouTube tu panjang sangat kan, cikgu trim lah, cikgu tak nak yang bahagian depan, cikgu nak yang bahagian tengah je, cikgu boleh trim dia. Okay, cikgu boleh trim kat sini. Okay, cikgu boleh drag. Nak banyak mana, nak panjang mana, cikgu boleh buat lah. Itu tentang video. Sebab setengah-setengah tu cikgu mengajar memang guna ada video kan, video yang kita rasa macam cantik, short je dekat YouTube tu, cikgu boleh ambil video tu dan cikgu masukkan dalam ni. Tapi dekat sini video tu mesti format MP4. Okay, format MP4. Maknanya daripada YouTube tu cikgu download dulu guna apa-apa apps downloader. Cikgu save dalam folder cikgu, barulah cikgu masukkan dekat kita punya Canva. Itu kalau video. Saya tak nak. Kalau image pun step yang sama. Okay, contoh semalam ada cikgu tanya mathematics tu. Okay, saya suggestkan cikgu try jadikan dia gambar. Maknanya cikgu ambil tekan image, cikgu tekan upload ni, cikgu cari dalam file cikgu. Okay, open. Okay, kemudian automatik dia ada. Bila cikgu nak guna, cikgu tekan je lah. Tekan gambar tu, appear dah dekat kita punya slide yang pertama ni. Okay, itu slide pertama. Bila cikgu nak tambah slide, okay, dekat bawah slide pertama cikgu tu, dia akan ada add a new page. Jadi untuk slide kedua, cikgu tekan je lah. Cikgu dapatlah slide yang kedua cikgu. Kalau cikgu nak guna contoh yang sama kan, template yang sama. Macam ni, saya nak guna dia juga. Saya akan tekan copy a page. Bila copy a page tu dia akan duplicate lah. Ada situ, kat sini pun ada. Kalau cikgu tak nak, cikgu tekan je delete page ni. Kan hilang. Okey. Jadi untuk type dia, type yang sama juga. Cikgu boleh copy dan cikgu paste dekat dalam cikgu punya template. Okay, macam yang ni saya tak siap lagi kesan inflasi. Okay, yang saya punya slide ni dia tak ada mana-mana kotak untuk saya menulis kan. Jadi kenalah saya pergi ke teks balik. Okay, saya ambil subheading. Okay, dah ada subheading ni. Okay, saya adjust dia dekat nombor 1. Saya pergi dekat saya punya words. Okay, kesan inflasi. Mana kesan inflasi? Saya copy je, saya paste dekat sini. Okay, dah ada dah. Cikgu adjust lah. Okay, alignment saya tak nak center. Saya buat macam tu. Selalunya saya ambil masa dalam, kalau 30 slide tu mungkin sehari lah kot. Kalau rajin, terus type. Kalau malas sikit, ambil lah mana-mana nota yang PowerPoint ke, nota yang memang kita ada tu. Kita masukkan je lah, kita copy paste je lah macam ni. Lalu tu saya type dia semula, malas nak type banyak kali. Okay, itu cara copy paste lah. Okay, nombor 1 ni saya nak copy. Okay, kalau kita nak copy paste memang dalam ni, dia tak bagi kita guna right hand click. Dia suruh guna Ctrl V. Dia cikgu tekan je lah. Ctrl V. Jadi nombor 1 saya tadi, double. Saya letak sini. Okay, kemudian saya nak lagi satu. Yang kalau ada cikgu yang tanya macam mana saya dapat hitam dan nombor ni, yang itu terpulang pada template cikgu. Kalau ada, adalah untuk cikgu reka sendiri.
ada background hitam lah apa semua ni tak boleh. Yang ini terpulang pada template yang cikgu pilih. Dia sebenarnya pemilihan template cikgu lah. Kadang-kadang template cikgu tu tak ada pun boleh buat nombor-nombor macam ni kan. Mungkin dia plain saja. Itu terpulang masa cikgu pilih masa mula-mula tadi. Itu saja dia punya cara. Jangan satu slide tu cikgu letak 2 video. Satu cikgu memang slide cikgu memang bergerak. Lepas tu cikgu letak PowerPoint kan. Jadi ganggu lah kan. Dia akan ganggu sikit. Jadi nak yang ini satu. Yang kedua tu cikgu letak YouTube ke apa-apa yang cikgu nak lah. Lepas tu satu lagi saya nak tu, kita letak macam yang belakang tu just sebagai background lah. Maknanya kita pay attention tu kepada yang duduk depan tu lah kan. Ini saya. Okey. Nasi tu. Kadang-kadang cikgu letak gambar. Contoh macam ni kan. Cikgu letak gambar, take over, share now. Lepas tu Cikgu Sheila, ada cikgu-cikgu kata mungkin dah boleh teruskan ke part add puzzle pula lah kot sebabnya ada lama sangat kan. Okey, jadi bab gambar-gambar ni tadi dah okey. Saya punya gambar dah tak cantik lah dah. Okey. Kalau let's say semua cikgu dah settle, dah masukkan gambar, dah ada nota apa semua. Okey. Bila kita dah settle semua, dah puas hati, cikgu tengok dekat bahagian sini ada butang play ni kan. Yang ni macam dia punya preview lah. Okey, macam saya punya saya dah tekan. Okey, saya dah masukkan lagu tadi ya. Ini slide pertama saya, memang saya pilih yang bergerak. Okey, ni saya punya nota lah. Cikgu tolong ulang balik yang play tu. Ulang balik yang play. Okey, pastikan cikgu scroll ke slide yang pertama ya. Di slide yang pertama. Lepas tu cikgu tengok yang dekat bar yang biru ke atas ni. Ada button play tu. Okey, saya punya 31 saat je. Okey, cikgu tekan je play. Terus ada. Okey, habis. Maknanya lagu tadi, saya pilih Lovely Piano tadi kan. Dia continuously daripada awal slide saya sampai habis. Okey. Kalau kita dah rasa dah tengok preview tu dah okey, semua tak ada masalah. Okey, dia ada cara banyak untuk save. Tapi sekarang ni kita nak savekan supaya boleh guna dekat Canva. Cikgu tekan je yang gambar ni. Gambar arrow ke bawah ni. Cikgu tekan dia. Okey, itu adalah simbol download. Cikgu pastikan file type cikgu tu video. Okey, kalau kita nak hantar nota tu dalam bentuk skeping-skeping, tak bergerak macam video, cikgu pilihlah PNG ke, PDF ke, okey. PDF print ke mana-mana pun tak apalah. Tapi sekarang ni kita bila nak guna add puzzle mesti ada video. Okey, sama ada tak kisahlah video yang cikgu record sendiri ke, video Canva ni ke. Jadi cikgu pilih video MP4. Okey, all pages saya ada 6. Kadang-kadang cikgu termasuk yang berbayar tu. Dekat bawah ni dia akan senaraikan. Ada berapa apa gambar yang cikgu guna dan berapa duit cikgu kena bayar. Make sure cikgu cari yang itu cikgu delete. Okey, kalau semua dah okey, kita tekan je download. Jadi dia tengah downloadkan kita punya hasil. Dia kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang tanya kenapa lama sangat untuk dia download kan. Mungkin tu cakap mungkin video cikgu tu masa cikgu convertkan dia, cikgu terambil besar, saiz besar, itu pun mempengaruhi jugalah.
Jadi selok-elok je untuk video PDPC ni kita ambil yang simple-simple, tapi masa kita pilih template tu kita ambil yang menarik. Tak perlu sangat nak add on video besar ke apa ke sebab nanti nak download tu susah. Kalau cikgu ambil video pun cikgu trim lah je, jadi sekejap saja, beberapa minit saja. Okay. Okay, cikgu nampak ya sekarang ni your result has been published. Okay, jadi nampak tak dekat bawah saya ni ada inflasi tingkatan 4 MP4. Okay, cikgu tengok dekat mana folder cikgu tu. Okay, always open, okay, show in folder. Okay, maknanya saya punya ada dalam folder download. Okay, tadi saya terlupa nak cakap, dekat atas ni tadi, cikgu sebelum download tu, cikgu boleh tukar tajuk. Tapi kalau selalunya bila kita dah letak dekat slide pertama tu, tajuk itu dah yang masuk ke atas ni. Okay, kat sini kat tempat tajuk. Okay, yang ini tadi kita dah save. Okay, sekarang dah settle bab Canva. Okay, ada apa-apa soalan tak? Kita pergi dekat home, kita pergi dekat all your designs. Okay, cikgu jalankan jari tu, dekat tepi ni ada tiga dot tu. Okay, move to folder. Okay. Alamak. Yang shareable link ni cikgu boleh tekan untuk cikgu dapatkan share untuk cikgu. Bila cikgu share nanti dia akan adalah canva.com creating a design for Noshila binti Mazlan. Maknanya bila cikgu share link tu dia akan sampai pada kawan-kawan juga atau pelajar. Okey, kejap, satu download tadi. Move to folder ni kalau cikgu memang dah create satu folder untuk kelas cikgu, kelas perniagaan. Okey. Kejap tiba-tiba saya dah hilang ingatan pula saya nak masuk dalam tu. Dekat publish. Cikgu dah pergi dekat cikgu punya design tadi, cikgu klik dia balik. Cikgu pergi dekat publish. Dekat situ mana yang kita ambil education tadi dia ada Google Classroom terus. Cik, ada tak yang tak jumpa? Klik Google Classroom. Bila kita Google Classroom tu kita kena masuk dekat kita punya MOE tu lah. Baru boleh choose kita punya kelas. Ini kelas dekat saya punya Google Classroom. Okey, 5. Tadi tajuk form 4. Saya tak masukkan, saya pilih ke-5 dekat. Saya nak tunjuk cara-cara nak masukkan ke add puzzle. Ada tak memang cikgu yang memang dah tahu dah macam mana nak guna add puzzle? Yang memang dah sign up? Ada tak? Ataupun memang semua tak pernah guna lagi add puzzle? Tak pernah guna. Tak pernah guna, okey. Kita tengok nota. Belum pernah guna lagi. Okey, sekejap saya cari nota saya. Saya present guna yang daripada Canva ni je, tak payah dah buat PowerPoint dan apa. Kita pilih dekat publish tadi, kita pilih present. Okey. Okey, yang ni tadi dah tengok. Okey, add puzzle. Okey, add puzzle ni dalam ni dia hanya boleh guna video je. Maknanya video yang kita buat ataupun video yang kita boleh import daripada YouTube pun boleh. Tapi hari ni kita akan guna video yang kita buat sendirilah. Okey, kita boleh edit, kita boleh trim dia, kita boleh rakam suara, kita boleh buat soalan. Yang ni memang saya seronok sangat. Tapi masa nak daftar dia payah sikit. Okey, cikgu tekan je HTTP
@puzzle.com. Ini dekat @puzzle tu kita boleh ambil periksa tau. Ambil periksa, saya dah level 3, saya dah boleh jadi coach. Jadi sebenarnya exam ni senang je. Tengok video tu, jawab soalan, video in English, jawab soalan dia. Kalau kita fulfill dia punya requirement tu, kita dapatlah ni sijil pertama, level 1, level 2 dan level 3 saya dapat jadi coach. Bila jadi coach ni, kita benefit dia, dia akan bagi kita satu goodie bags. Tapi saya tak sampai lagi lah goodie bags tu. Dia kata dalam tu ada, mungkin ada bahan-bahan nak bagi pada audience kita. Jadi coach ni maknanya kita mengajar kan. Jadi dia akan bagi satu goodie bags. Kita akan dapat bahan-bahan yang mana kita boleh bagi dekat cikgu-cikgu lain. Kemudian disediakan juga slide presentation untuk kita guna. Tunjuk pada cikgu-cikgu. Itu kelebihan dia kalau dapat yang coach ni lah. Yang level 4 saya hafiz, saya tak buat lagi. Tapi yang EDD apa, yang Google Classroom kita, saya tak pernah tak masuk-masuk lagi pula. Okay, itu tentang sijil lah. Okay, cikgu dah masuk ke @puzzle.com. Cikgu tekan je, type je @puzzle.com. Kemudian cikgu pergi ke sign up. Ke depannya akan jadi macam ni. Okay, selepas pergi ke sign up. Okay, start using @puzzle. Okay, cikgu pilih I am a teacher. Okay, step keduanya cikgu akan jumpa screen macam ni. I am a teacher. Okay. Next. Okay, sign in with Google. Yang ni cikgu guna Google MOE lah. Okay, cikgu sign in with Google. Cikgu guna akaun MOE cikgu. Guna akaun lain pun tak apa. Tapi selalunya yang ini sebab dia nak kita punya nama sekolah. Okay. Cikgu isi je nama cikgu. Okay. Akan keluar kotak macam ni. Cikgu isi nama. Isi email. MOE tu, lepas tu password. Okay, jumpa yang ni Lepas tu, ada tak cikgu jumpa dia suruh choose your school? Type your school name. Okay, kemudian type lah subjek area cikgu, subjek apa, yang tu tak apa, letak je math, science, commerce lah, mana-mana yang bersesuaian. Okay. Dia kadang-kadang your school tu, okay, ada tak cikgu yang tak, sekolah dia tak tersenarai lagi dalam @puzzle ni? Kadang-kadang bila cikgu type nama sekolah cikgu, dia dah automatic keluar. Saya punya sekolah tak ada lagi. Kalau tak ada lagi, cikgu scroll bahagian bawah sekali. Ada dia tulis my school isn't listed. Kalau cikgu tak jumpa dekat skrin cikgu tu, cikgu pergi dekat tab cikgu, cikgu zoom tu, cikgu reducekan jadi kecil. Sebab kadang-kadang dia bila kat bawah tu, bila kita guna laptop ni, cikgu tak nampak bahagian my school isn't listed tu. Cikgu punya yang zoom tu cikgu kecilkan. Baru cikgu nampak. Sebab dia kalau kita ada SMK, SK kan, dia list panjang. Panjang sangat, last sekali baru my school isn't listed. Kemudian ada button tepi tu add new school. Cikgu boleh tambah lah tempat cikgu berkhidmat. Kalau memang dah sedia ada, cikgu klik je. Ni masalah kalau yang tak ada tu. Saya dulu pun jenuh juga tak seorang pun. Jadi kita kena add sendirilah. Okay, ni saya punya @puzzle. Cikgu-cikgu ada tak yang apa? Masih berusaha nak memasukkan sekolah sendiri? Sebab dia memang kena masuk lah. Tak ada cara kalau tak masuk nama sekolah. Cikgu Sheila,
saya? Saya masuk sekolah orang lain boleh ke? Boleh Saya je lah. Masuk je, join je lah ya. Sebab sekarang cikgu tak boleh masuk, rugilah pula. Tapi akaun tu ada kawan saya lah dalam grup JU. Apa ya, join je? Apa? Okay. Macam dalam sekolah saya pun dekat SMK Tanjung Rambutan pun ada seorang guru misteri. Yang seorang tu cikgu Intan tu saya kenal, lagi seorang cikgu ZNBR ni saya tak tahu siapa. Okay, dah berjaya tu. Untuk Okay, my yang content lain-lain tu. Sekejap kita tunggu yang lain tu. Yang lain tu macam mana? Cikgu pilih sajalah mana-mana sekolah cikgu. Sheila, kalau kita tekan home, kan akan appear je yang semua cikgu yang dah pernah download dekat Edpuzzle ni. Dia appear, okay. Macam saya bawa macam ni yang dekat macam saya ni SMK Tanjung Rambutan, maksudnya dekat home ni semua yang kawan saya buat. Kalau kita tekan home kan macam saya bila tekan home akan keluar cikgu-cikgu sekolah lain punya. Betul ke? Yelah. Dia mungkin cikgu tu dia pilih sekolah tu juga. Okay, terima kasih. Kalau my content baru sendiri punya. Kalau home tu maksudnya dia Edpuzzle ni dia macam satu sekolah tau. Dalam sebab kita dah pilih sekolah tu, maknanya dalam tu kita boleh dia lebih kepada perkongsian. Mana-mana cikgu pun boleh guna kita punya video, mana-mana cikgu pun boleh guna edit kita punya video. Dia macam tu. Sebab dia membantu kalau kita sendiri tak reti nak buat video, kita boleh ambil video yang cikgu kita ada dalam tu, kita boleh edit soalan dekat situ. Itu shortcut dia lah. Sekarang ni kalau kita buat video kita sendiri sebab kita dah ada kita punya content, kita buat video sendiri, kita nak edit dalam Edpuzzle ni. Jadi semua cikgu yang dalam ni semua dah dapat tak? Sebab sekarang takut termiss macam mana nak start. Semua okey tak Amir? Sekejap saya tengok ada banyak komen dapat. Dapat. Dapat So boleh ni tak? Dia kata tunggu step seterusnya rasanya ni. Okay, sekarang ni kita dah ada content, kita ada home, curriculum. Okay, kalau cikgu check curriculum ni, maksudnya yang Edpuzzle dah sediakan lah, dia dah rangkumkan lah. High school ke. Content tu maksudnya video-video yang ada. Elementary school, video dia apa. Middle, okay, kita tengok je lah. High school. Okay, kita boleh pilih lah nak pilih maths ke apa ke, semua dia dah rangkumkan. Itu yang memang Edpuzzle dah buat. Kalau cikgu tengok dekat SMK Tanjung Rambutan, maknanya itu sekolah saya lah ataupun sekolah-sekolah yang cikgu pilih tu. Ini apa-apa konten yang memang cikgu sekolah dah buat. Okay, macam saya ada buat ini. Kemudian ada cikgu Wan Intan Suraya ni, dia ada buat pasal kimia. Macam tu lah. Okay. Popular channel ni maksudnya, okay, my content tu kita punya content sendiri, hasil kerja kita sendiri. Popular channel ni, Edpuzzle ni, kadang-kadang ada orang upload dekat Edpuzzle, kita boleh ambil. Okay, contoh saya nak tunjuk yang YouTube ni. Okay, YouTube. Contoh saya ajar, kita tekan YouTube. Okay, saya ajar perniagaan. Tag perniagaan. Okay, ada video perniagaan dalam ni. Maknanya cikgu-cikgu dia pernah, daripada sekolah lain dia pernah share video perniagaan guna Canva pula Edpuzzle ni. Okay, saya nak guna yang inilah contoh. Okay. Kita boleh ambil, kita boleh edit. Itu kalau cikgu nak guna video orang lain lah. Okay, saya back balik semula. Maknanya dalam Edpuzzle ni, mana-mana video cikgu boleh buat carian. Cikgu cari dekat National Geographic ke, kalau cikgu geografi boleh gunalah. Yang ini selalu overseas punya
site lah. Okay, selalu yang kita familiar YouTube. Tapi sekarang ni tadi kita dah buat kita punya video sendiri. Okay, cikgu tekan my content. Okay, my content, cikgu tak akan ada content sebab cikgu lah ada video. Okay, cikgu add content. Add content, create a video ni kalau cikgu ambil video orang lain. Sekarang ni kita dah ada video sendiri, cikgu upload a video. Upload a video, cikgu kena cari balik cikgu punya video Canva tadi kat mana. Choose a file. Dekat saya punya PC, dekat bahagian download. Saya jumpa balik saya punya inflasi tadi. Cikgu tekan video cikgu. Okay, open. Okay, sekarang ni video inflasi saya dah masuk dekat dalam saya punya my content. Tunggu dia prepare dululah. Berapa lama. Cikgu-cikgu lain jumpa tak cikgu punya video Canva tadi? Dia dekat bahagian download. Alhamdulillah Cikgu Sheila berjaya tengah preparing. Saya masukkan video Kak Raya je. Oh, tadi tak buat video pengajaran Okey, mana-mana video banyak Video orang je Cikgu Sheila. Boleh ambil video orang je. Boleh kan? Boleh. Cikgu carilah dekat YouTube tu. Dekat YouTube saya ambil. Cikgu buat step tadi. Saya. Cikgu Sheila. Saya. Pergi kat my content, klik add content. Kemudian nak ambil video tu pergi kat YouTube. Kemudian kau macam mana? Oh, cikgu bukan ambil video cikgu tadi ke? Hello? Hello, Ayah. Cikgu nak ambil video cikgu tadi ke nak ambil video orang lain? Nak ambil video orang dulu. Oh, kenapa tak ambil video cikgu yang tadi? Okay. Kalau nak ambil yang video kita tadi tu macam mana? Itu yang saya tunjuk step tadi, cikgu kena upload. Upload dan cari balik. Step yang sama my content, lepas tu add content tu kan? Okay. Lepas tu dia ada butang upload tadi. Cikgu upload, cikgu cari cikgu punya Canva tadi. Butang upload tu ada yang dekat yang tadi punya ya? Okey, kejap. Add content. Ya. Dekat add content tu ada upload a video dia. Klik situ ya? Okay. Klik situ, lepas tu cikgu carilah dekat folder download. Dekat folder PC, download, ada cikgu punya video yang kita buat dekat Canva tadi. Okey, saya cuba. Terima kasih. Okey, sekarang cikgu punya video dah wujud dah. Kalau cikgu tak ada video, cikgu ambil je lah video YouTube tadi, cikgu klik je kat situ. Nanti dia akan keluar bahagian tempat edit tu. Macam ini video saya kan. Cikgu punya video kalau dah prepared, dah termasuk dalam my content tu, cikgu tekan je dia. Kita akan sampai ke muka surat yang ini. Cikgu yang guna YouTube tadi pun bila cikgu tekan video cikgu akan sampai ke sini juga kan? Sama. Sama. Okey. Jadinya ini video kita. Okey, cikgu tengok dia punya durasi. Okey, yang ini untuk play. Okey, yang ini untuk suara lah. Okey, sekarang ni kita akan edit dia. Kita tekan edit. Okey, yang ini sama ada cikgu nak potong-potong video cikgu tadi. Okey, itu cut. Voice over pula. Kalau sepanjang dia bergerak tu, video cikgu bergerak, cikgu nak bercakap. Cikgu boleh rakam lah. Okey, yang question ni, okey, dia ada multi choice, open ended dengan cikgu nak letak. Okey, mana-mana cikgu nak pun cikgu boleh cuba. Selalunya cut ni saya tak akan cut lah sebab kita memang dah siap kita punya nota tadi sebanyak itu kan. Okey, kita tengok dekat voice ni. Okey,
Cikgu jalankan dulu cikgu punya, ya ada nak tanya? Ada okay. Cikgu jalankan ya, ataupun sebelum video cikgu jalan, kita start dulu. Okey, Assalamualaikum. Video cikgu ni tolong tengok dan kita akan jawab soalan bersama-sama. Stop. Mana butang stop saya? Oh, dia hilang pula butang stop. Cik Sheila, tolong ajar yang nak start recording balik. Okey, kejap. Tiba dah hilang. Dah bergerak je, dah tak stop-stop. Kejap ya. Ayak. Okey. Sekejap saya back balik. Okey, edit. Okey, voice over. Kita tekan start recording. Okey. Sepatutnya saya boleh berhenti ni. Cikgu Sheila nak keluar ikon video kat semua-semua tu klik kat mana? Dekat bahagian edit. Dekat edit. Saya tak allow dia tadi. Okey, semula-semula. Okey, cikgu dah ada video cikgu. Cikgu pergi dekat edit ni cikgu. Edit. Okey, dia ada cut, voice over, question. Okey, pergi dekat voice over. Okey. Bila cikgu nak start recording tu, cikgu akan tekan start. Tapi yang ini, cikgu start recording ni, kita punya video ni tak stop tau. Dia akan berjalan juga. Itu voice over. Maksudnya, sepanjang-panjang video cikgu ni bergerak, cikgu akan bercakap. Contoh saya cakap, okay, saya tekan start recording. Okay, Assalamualaikum anak-anak murid semua. Tengok cikgu punya video dan kita akan jawab soalan bersama-sama. Okay, stop. Sekejap, dia tengah record. Okay, dengar balik. Okay, Assalamualaikum anak-anak murid semua. Tengok cikgu punya video dan kita akan jawab soalan bersama-sama. Okey, tengok balik yang depan tadi. Okey, itu kalau cikgu nak voice over. Okey, maknanya masa video tengah berjalan, kita bercakap. Okey. Selepas kita bercakap tu, kalau cikgu tak nak buat pun tak apa. Selalunya saya tak nak voice over ni. Saya akan letak suara sebab kita punya video yang ini, Canva ni, kita tak boleh estimate masa dia kan. Dia akan bergerak je kan. Kalau video yang memang cikgu rakam sendiri ke, itu cikgu boleh buat voice over. Ataupun memang gambar tu gambar dia slow sangat-sangat, cikgu boleh bercakap lah. Kalau yang macam ni gambar kita punya intro tadi dia laju kan. Dia laju tu dia dah termasuk dekat slide kedua, saya masih bercakap. Okay, kalau cikgu dah try macam tu, cikgu rasa macam tak nak lah, cikgu boleh delete balik. Okay, itu yang dekat recording lah. Selalunya saya akan pergi dekat question. Okay, dekat question ni, okay contoh aja cikgu. Kita start balik kita punya video. Okay, kita jalankan. Okay, stop. Okay, cikgu tekan butang stop tadi. Tadi play kan, lepas tu stop. Okay, kita tekan open-ended question. Okay. Daripada sini, slide saya ni, saya nak suruh pelajar jelaskan maksud inflasi. 2 markah. Okay. Okay, kemudian kita tekan save. Okay, kalau cikgu back balik cikgu punya video tu. Okay.
Soalan saya. Maknanya dekat tempat kita buat soalan tadi, dia stop sekejap, video tu dia keluarkan kita punya soalan. Itu untuk question lah, open-ended question. Okey, cikgu boleh pilih soalan objektif boleh, cikgu boleh pilih open-ended boleh, dua-dua pun boleh. Maknanya tengah-tengah video bergerak, tiba-tiba budak dah baca ke inflasi, maksudnya peningkatan tingkat harga. Okey, tiba pop keluar soalan. Jadi pelajar kena jawab lah. Kalau dekat Google Classroom dia boleh terus jawab. Okey, kalau tiba-tiba lah dekat soalan ni cikgu nak tambah nota. Cikgu boleh tambah nota. Okey, maknanya dekat nota tu inflasi equals to increase equals to kenaikan harga. Save. Maknanya dekat saya punya soalan tadi ada nota juga. Okay, tengok macam mana kita punya edit tadi. Okay, start balik video. Okay, ada soalan. Next question, ada nota. Continue. Okay, boleh tak cikgu? Ada ni tak? Loss di mana-mana tak? Kemudian cikgu boleh buat macam tu teruslah. Jalankan balik video kita. Okey, saya nak bagi soalan tentang slide yang ini. Okey, saya letaklah multiple choice pula ke? Okey, cikgu boleh letaklah multiple choice. Okey. Soalan nombor 2. Definisi inflasi. Yalah. Okey. Yang ini bila kita pilih multiple choice, ini jawapan yang betul, ini jawapan yang salah. Nanti bila pelajar pilih tu kita akan tengok dekat Canva punya markah sama ada pelajar tu jawab betul ke tidak. Tapi hari ni saya takut bila nak tunjukkan yang dia add ke Google Classroom semua tu dia panjang cerita yang lain. Okey, cuma hari ni kita cuba buat video tadi masuk dalam Canva, tambah soalan, kita share link tu dekat pelajar. Hingga sini ada apa-apa soalan tak cikgu? Okay, jawapan yang betul meningkatkan saya. Ini yang kita buat sendiri ke? Kalau video lain yang kita ambil tu boleh guna sama juga ke? Video lain pun cara yang sama juga cikgu. Oh, Cikgu klik je video tu, macam tadi ambil dekat YouTube kan. Cikgu klik je, dia akan sampai ke bahagian yang cikgu boleh edit. Yang klik edit tu, step yang ini sama je cikgu. Cikgu pilih lah cikgu nak bagi multiple choice ke, cikgu nak open-ended ke ataupun cikgu nak bagi nota. Okay, jadi kita tekan yang video events ni. Okay. Definisi peningkatan harga tu yang betul. Okey, yang salah penurunan harga. Salah dan perkhidmatan. Okey. Kalau okey, kita tekan save. Sekarang ni dekat saya punya
video saya. Satu ada open-ended question kat sini tadi. Kemudian saya ada bagi nota. Maksud inflasi, increase, kenaikan harga. Lepas tu dekat saat ke-14 saya ada bagi multiple choice question. Okay, kalau cikgu nak tambah soalan lagi, cikgu continue lagi. Okay, dekat slide ni pun saya nak bagi soalan juga. Okay, saya nak try letak ni. Nyatakan jenis-jenis inflasi. Okay. Maknanya dekat situ tadi ada kita punya suara. Nyatakan jenis-jenis inflasi. Okey. Kalau cikgu rasa tak jenis inflasi. Kalau cikgu rasa tak nak, tak syok lah guna suara, cikgu delete. Okey. Sebenarnya saya akan bagi soalan-soalan lah. Okey. Question ni. Okey, cikgu-cikgu lain tengah buat ke macam mana? Ini kesan inflasi. Ada yang tengah buat, sedang masuk bahagian soalan. Cikgu Sila, yang saya punya bila saya stop video, saya masukkan arahan soalan, dia macam dia tak masuk soalan tu dalam video. Betul ke? Cikgu tekan save tak? Tekan. Okey, contoh sekarang ni saya dah berhenti di sini. Okey. Kemudian saya nak open-ended. Okey. Soalan nombor 3 saya senaraikan jenis inflasi. Okey. Cikgu tekan save. Okey, once dah ada macam titik dot kat bawah tu, maknanya soalan kita dah ada. Dah okey dah. Cikgu terlepas step yang mana cikgu? Yang saya punya tu dalam video tu keluar dah titik tapi dia tak keluar dalam video. Dia keluar nanti bila dia mesti keluar dalam video tu kan soalan tu kan? Cikgu try scroll balik video cikgu ke belakang sikit. Okey. Okey tak saya punya. Tu dia keluar. Maknanya dia sampai bergerak kat situ, dekat titik tu, soalan tu akan pop keluar. Boleh tak cikgu? Saya ingatkan dia masuk dalam gambar tu, maknanya dia keluar sebelah tu ya? Dia keluar sebelah. Saya ingatkan dia keluar dalam tu. Okey, kalau gitu betul lah cikgu. Okey, Nazim. Okey. Kamu lah ingat dalam tu. Tak ada. Canggih benar keluar kat dalam tu. Dia keluar kat tepi. Okey, lepas tu klik continue. Okey, apa lagi soalan nak bagi? Kesan inflasi. Okey. Saya suka bagi open-ended. Okey, itu soalan nombor 4. Kalau cikgu nak suruh dia macam huraikan. Okey, huraikan kesan peningkatan kos sara hidup. Dihuraikan markah banyak sikit, 4 markah. Okey, save lagi. Okey, jadinya senarai soalan kita kat tepi ni dah bertambah. Ada soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4. Okey, ini lagi. Yang ini langkah membendung ni saya memang tak bagi tadi. Saya letaklah dalam nota. Okey. Apa langkah-langkah membendung?
Langkah-langkah inilah cikgu. Cikgu nak copy paste pun boleh ya yang ini. Dia sama je. Tingkatkan kadar faedah. Copy. Ya saya, ada yang nak tanya soalan ke tu? Tanya soalan copy paste daripada Word macam mana ya? Macam kita buat dekat Canva tadi. Kita copy dekat Word, right hand click copy, lepas tu letak cursor dekat bahagian nota ke bahagian soalan kita ke, right hand click juga, paste. Macam kita copy paste biasa dekat Words tu, langkah yang sama juga. Okay, save. Dah ada dah. Maknanya yang ini slide kosong, dia ada tajuk je. Jadi dekat nota saya bagilah, okey inilah langkah-langkahnya, tingkatkan kadar faedah. Dengan dasar kerajaan, kita kena kurangkan belanja dan tingkatkan cukai. Kalau cikgu nak tambah lagi kat ujung ni pun boleh. Ni start baliklah saya punya nota tadi, video tadi. Okey, stop dekat situ, keluar soalan. Okey, apa maksud inflasi? Dia akan tengok dekat slide kita lah. Okey, kemudian next. Ada nota. Okey, continue. Okey. Okey. Okey, tambahlah nota. Sekian, terima kasih. Lengkapkan. Lihat video sehingga habis dan jawab semua soalan dengan lengkap. Terima kasih. Kita macam bagi surat lah kat pelajar daripada Cikgu Sheila. Okey, saya salah ejaan. Kita boleh je edit semua soalan dengan lengkap. Terima kasih. Okey. Ini pun okey dah. Saya suka guna Canva dan masuk dalam Advisor ni sebab Canva tu dia macam template dia cantik. Lepas tu kita boleh letak muzik tu. Macam damai je muzik dia pilih. Lepas tu ada soalan pelajar tengok. Okey, ada semua tengah cuba ya? Akak sebab dekat chat tak ada apa-apa mesej yang masuk. Senyap ya? Tak apa. Benda ni hands on, tengah try lah tu. Oh, ada yang dah siap. Cikgu Suhaimi Nizam dah siap dah. Maknanya itulah yang cikgu dah siapkan tadi. Cikgu boleh tengok balik lah apa yang cikgu dah buat. Nanti pelajar akan tengok dapat macam ni lah. Dia akan nampak video, kemudian dia akan nampak soalan. Dia ada butang-butang jugalah. Kadang-kadang ada yang boleh pelajar tu kena jawab sampai habis baru boleh pergi soalan yang kedua.
Kalau kita buat open yang link public punya, maknanya macam cikgu nak hantar kat cikgu-cikgu lain bahan cikgu ni kan, nak share dekat panitia ke, selalunya saya akan bagi public link, maknanya pelajar tak perlu jawab dalam ni, jadi dia boleh skip, pada soalan lain. Itu multipurpose. Kalau kita dah siap semua, just tekan butang finish sajalah ya. Ini saya. Cikgu Sheila, Saya. nak tanya kalau lepas kita dah submit dengan edit tu kan, submit, lepas tu dah finish tu boleh edit balik ke video tu? Boleh, cikgu buka balik dekat my content tadi, cikgu edit balik. Okey, kalau cikgu semua dah siap, dah okey lah, semua dah update kat depan ni, kita akan assign. Kalau cikgu rasa tak puas hati, cikgu tekan je edit balik semula. Macam rasa macam pendek sangat ke apa ke, cikgu edit lah. Okay, kalau cikgu dah terkeluar tadi, cikgu cari balik dekat my content tu, cikgu edit kat situ. Kalau masih di page ini, cikgu tekan je edit, cikgu boleh edit. Jadi sekarang ni, kita dah siap nota, kita dah siap soalan, kita nak hantar kepada pelajar, kita tekan assign. Okay, yang ini memang saya dah import kelas saya, Google Classroom. Okay, cikgu, kalau cikgu nak, kalau tak ada kelas lagi, cikgu nak buat later, tekan later, ataupun cikgu nak buat sekarang, add new class, cikgu carilah cikgu punya kelas sendiri. Add new class ni macam cikgu reka lah, kelas perniagaan, kelas cikgu Sheila apa-apa. Ataupun nak guna yang Google Classroom tu, cikgu pergi ke import class. Terus terus nampak Google Classroom. Sebab yang ni saya guna saya punya MOE tu. Cikgu tekan je lah Google Classroom cikgu. Cikgu select yang mana satu cikgu punya kelas, cikgu import. Macam saya memang dah import lah kelas saya siap-siap. Assign ni maksudnya kalau pelajar kita masuk bahagian cikgu pilih assign to class kan, hanya pelajar kelas cikgu je yang boleh tengok video cikgu. Itu beza dengan public ni. Kalau assign to class akan jadi satu assignment. Bila assignment hanya kelas-kelas yang ini sahaja boleh buka. Okay, macam dalam 5 aktif tu kita ada pelajar-pelajar kita kan. Hanya dia je boleh buka kita punya assignment ni. Kalau cikgu buat public link, okay, selalunya saya akan buat public link sebab saya share bahan saya dengan panitia perniagaan daerah, negeri semualah. Cikgu akan copy je link ni. Kemudian cikgu paste lah dekat Telegram ke dekat mana-mana. Yang link siapa-siapa pun boleh buka. Kalau assign to a class, kalau Google Classroom, pelajar tu kena buka dia punya Google Classroom. Dan Edpuzzle ni dia kena ada account juga. Dia sign up macam kita juga tadi. Tapi dia pilih student lah. Itu je beza dia antara assign to class dengan public link.